Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakiri hamdan yuafi hamdan hamidi hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana laka hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimin sultanik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sirah Nabi, cerita-cerita Nabi, hadis-hadis Nabi sempena 12 Rabiul Awal, iaitu hari keputraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pada hari Khamis ini. Maulud Nabi, Maulud Rasul. Dengan itu marilah kita berselawat ke atas Nabi, sedangkan Allah Ta'ala dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ada setengah lagu yang dinyanyikan oleh sebahagian daripada masyarakat kita. Saya ingat ada satu lagu tu, lagu yang lama, berbunyi berbunyi macam mana ya? Dia tahun gajah macam mana? Bermula satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah, hari yang mulia penuh syahadah. Bermulalah sebuah kisah, malam Isnin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah insan yang syahadah. Itu ya untuk lagu insyaAllah. Nama dulu. Kisah ini diceritakan sewaktu Rasulullah dalam keadaan sakit ya. Sewaktu Rasulullah dalam keadaan sakit, Rasulullah telah memanggil Bilal untuk mengumpulkan para sahabat, kawan-kawan, semuanya dikumpulkan di Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi di mana apabila Rasulullah dalam keadaan sakit tu berdiri di atas mimbar dan berkata kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat dan seluruh umat yang berada di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Rasulullah berkata, "Ya sahabat-sahabat, adakah sesiapa yang aku pernah sakiti semasa di dalam apa jua sekalipun?" Sebanyak 3 kali Rasulullah berkata macam tu. Hai para sahabat, adakah sesiapa yang terasa atau disakiti sewaktu berkawan ataupun bersahabat dengan baginda Rasulullah SAW? Selepas 3 kali itu bercakap, ada seorang sahabat Rasulullah namanya Ukaisyah. Ukaisyah ni seorang lelaki sahabat Rasulullah yang sama berperang dengan Nabi, mengangkat tangan, "Ya Rasulullah, aku ada sewaktu kita pergi berperang geometri ini ada satu macam sebat dia macam ekor pari panjang dia untuk sebat musuh dia. Jadi geometri itu terkena sahabat sewaktu di atas kuda. Jadi Rasulullah pun berkata, "Ya Bilal, kau pergilah balik dan ambillah
ekor pari tu yang panjang tu untuk dibawa ke sini. Ya. Jadi Bilal pun balik pergi ke rumah Rasulullah ambil geometri tadi. Sampai di rumah Bilal pun berkata, "Hai Fatimah, aku nak Rasulullah punya penyebat tu, pembalas sebatan geometri tadi." Buat apa kan Rasulullah dalam keadaan sakit. Jadi Bilal pun bercerita lah yang kejadian yang berada yang berlaku di Masjid Nabawi. Rasulullah suruh ambil untuk disebatkan di badannya untuk Ukaisyah tadi, untuk membalas balik apa yang dibuat oleh Rasulullah waktu peperangan tu yang tidak disengajakan tu. Jadi Fatimah ni tadi bagi tahu pada anak ni Hasan dan Husain untuk pergi ke pergi ke Masjid Nabawi untuk mempertahankan supaya tidak dipukul Rasulullah dengan geometri tadi. Apabila sampai di Masjid Nabawi, Bilal pun bagi tadi kepada Rasulullah. Dan Rasulullah kata pada Ukaisyah, ini geometri kau sebatlah kat badan aku ni. Jadi dalam perjalanan nak menapak satu tapak ke satu tapak tadi, berdirilah Sayyidina Umar. Hai Ukaisyah, sebelum kau sebat Rasulullah, kau sebat badan aku dulu. Jadi Rasulullah pun bercakap, hai Umar, bersabarlah Umar. Kerana dosa ini nafsi. Dosa tu sendiri-sendiri. Biarlah dia membalasnya di muka bumi ini, supaya tidak dibalas di akhirat. Lepas tu Sayyidina Umar pun duduk. Maka bertapak lagi Ukaisyah ni berhadapan Nabi. Bangun pula Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun berkata, janganlah Ukaisyah menyakiti Nabi dalam keadaan sakit ini. Kau sakitkan aku sebagai balasan. Jadi Rasulullah pun bercakap lagi kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, janganlah kamu berkata begitu. Biarlah dia teruskan dalam perbuatan dia, mengganti balik ataupun membalas balik apa yang terkena semasa perang dulu. Jadi bila sampai dekat dengan Rasulullah, cucu Rasulullah Hasan Husain pun berkata, ya pakcik, kami berdua sanggup buat apa yang Datuk itu ya Rasulullah terpukul sewaktu berperang kena Ukaisyah tadi. Ukaisyah kata tak apa, duduk tepi, biar Ukaisyah yang merotan Rasulullah. Jadi selepas sampai di depan Rasulullah tadi, Ukaisyah pun berkata, aku dulu terkena kulit, jadi aku minta Rasulullah buka baju untuk di rotan. Jadi Rasulullah pun buka sebagian baju, buka sebagian baju juga ni untuk di rotan oleh Ukaisyah. Okey, kita dengar sikit. Lepas tu Rasulullah pun buka. Pada masa tu seluruh umat Islam yang lihat kejadian tu menangis. Tak sampai hati nak tengok kejadian tu. Ada yang sedih, menangis macam-macam, termasuklah sahabat-sahabat baginda tadi. Lepas tu bila didekatnya dengan Rasulullah, apabila dia bukanya baju Rasulullah tadi, Ukaisyah tadi buang geometri tu lalu memeluk Rasulullah. Dipeluknya Rasulullah SAW. Ya. Dan berkatalah dia, ya Rasulullah, sebenarnya aku tidak tergamak, aku tidak berniat langsung untuk memukul kau. Sebenarnya aku nak memeluk saja Rasulullah tadi. Ukaisyah tadi nak peluk Rasulullah supaya kulit berkulit, berlaga kulit tadi. Sesiapa yang memeluk dan melihat Rasulullah tu dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, punya nak dapatkan ilmu tadi, nak sampai macam tu sekali nak peluk Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah pun bercakap lah dekat depan kalian.
Ya sahabat-sahabat, ya umat-umat, inilah satu contoh yang mana ahli-ahli syurga yang akan menyusul nanti. Rasulullah berkata. Dalam kejadian itu, selepas 18 hari lepas kejadian itu, maka Rasulullah SAW pun wafat. Semoga cerita yang tak seberapa ini dapat kita fahami kehebatan Rasulullah dan sahabat-sahabat cinta Rasulullah sampai macam sekali, insyaAllah. Semoga cinta Rasulullah kita dapat serapkan ke dalam hati kita dan terus mengingati Rasulullah SAW dan terus berselawat, insyaAllah, terus berselawat pada Rasulullah sampai ke akhir ayat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.